simple dan saya tahu kalian semua tahu. Kalau metrik, saya suka nak kaitkan metrik ini dengan saya tak tahu ni panggil apa. Saya selalu kaitkan dengan nombor 7. Metrik ni saya selalu kaitkan dengan nombor 7. Yang ini nama dia row. Maksudnya kita mula buat row dahulu, kemudian baru kita buat kolom. Okay, ke bawah. Ke kanan dahulu baru ke bawah. Itu metrik. Metrik selalu berkait dengan nombor 7. Selalu saya kaitkan dengan nombor 7. Okay. So buat row dahulu baru buat kolom. Operasi terhadap metrik mesti dimulakan dengan row dahulu. Okay. Dalam introduction to metrik ini anda diperkenalkan dengan pelbagai jenis spesies metrik lah. So metrik pun ada nama-nama dia. So setiap elemen dekat dalam ni dipanggil elemen. Okay, kita susun dia cantik. Okay. Dan elemen ini dia ada kedudukan dia, koordinat dia. So kalau A satu-satu, so let's say A ini ialah elemen pada row yang pertama dan kolom yang pertama. Sebab row dia yang pertama, kolom dia yang pertama. Kalau A12 ini merujuk kepada row yang pertama, okay, row yang pertama, kolom yang kedua. Okay. Dan metrik yang paling tinggi pun dia punya dimensi untuk diploma ialah 3/3. Tak ada 4/4. Itu boleh juga 4/4. Sebenarnya dia sampai infinity. Cuma kapasiti otak kita biasanya sampai 3/3 je lah. Kalau 4/4 tu nangis jugalah nak selesaikan menggunakan cara biasa. Kalau tak gunakan komputer untuk mengira, gunakan kalkulator pun kalkulator boleh jadi jam. Alright. Okay. Mesti ingat nombor 7 metrik. Okay, itu semua pengenalan. Okay. Ini dinamakan sebagai dimensi. Okay. 2 kali 3. Okay, 2/3. 2 bermaksud row. So dia mesti baca daripada row dahulu baru kolom. So row dia ada 2. 1, 2. Dan kolom dia ada 3. 1, 2, 3. So itu maksudnya dimensi untuk metrik 2/3. So 2/2 biasanya tak ada masalah. And 4/1. Kalau 4/1 maknanya dia ada 4 row. 3 dan 4. Dan 1 kolom. Okay. Mesti ingat row dahulu baru kolom. So 3/3 lah yang paling tinggi sekali untuk kita punya tahap. Okay. Okay, ada beberapa jenis metrik, ada square, row, column, null, diagonal. Okay, null ni kosong. Yang jarang-jarang jumpa ni saya bagi tahulah. So null ini semua elemen dia kosong. Tak kisah dia dalam bentuk dimensi berapa pun. Yang penting semua elemen dia kosong, maka itu dipanggil sebagai null metrik. Kemudian diagonal metrik, okay, dia square. Dia mesti sepadan, sama besar. Row dan kolom dia sama besar, 1/1 ataupun 2/2 ataupun 3/3 dan seterusnya. Okay, dan elemen secara diagonal ini hanya dia je yang ada constant selain kosong. Okay, yang ni pun sama. Dia ada constant ataupun value elemen dia selain kosong. Kalau satu je kosong pun boleh juga. Okay, yang penting elemen yang lain di tempat yang lain, di koordinat yang lain itu semua kosong kecuali diagonal. Okay, identity metric. Bila diagonal metric, okay, elemen dia semua satu. Yang berada pada kedudukan diagonal ni, satu itu dipanggil identity metric. Okay, dia anak kepada diagonal metric. Cuma dia mesti nilai dia satu.
Okay, simetri bermaksud, simetri metrik bermaksud dia punya besar, row dan kolom sama. Okay, equity metric ni samalah. Tulis macam mana pun dia sama je sebenarnya. Half ialah 0.5. So value dia sama. Okay, yang ini tak sama sebab dalam different order. Okay, nanti yang ini boleh tengok. Saya rasa, okay, transpose metric. Yang ini dah selalu dengar. Okay, dalam transpose metric ni kita ubah kedudukan, pindahkan dia. Okay, dia tak suka duduk terbaring. Jadi kita dirikan dia. Okay, dah penat baring, kita dirikan. Okay, so ingat lagi 7 Metrik je 7. Okay, bila transpose, ambil semua row, okay, semua elemen row, berdirikan dia. Jadikan dia tegak. Semua row, tegakkan dia. Dia dekat row pertama, so dia tegakkan dia daripada kolom yang pertama. Yang ini baring, kena juga tegakkan. Ni jadi tegak. So 135 baring, so tegakkan dia. 013 tegakkan dia. 224, okay, tegakkan dia. Itu maksud transpose. So ubah kedudukan daripada baring kepada menegak. Biarlah dia berdiri. Okay, saya takkan sentuh banyak dengan metric operation, tambah dan tolak. So setiap elemen jangan disingkirkan, jangan dipinggirkan. Okay, setiap elemen perlu dioperasikan dengan kedudukan elemen yang sama. So A dengan E. Okay, mesti sama kedudukan. Right. Suka saya nak ingatkan operasi ni mudahlah. Cuma saya nak tengok kepada darab. Okay, skala multiplication tak ada masalah. Dalam matematik kita tak suka nak fikirkan sesiapa. Okay, setiap elemen mesti diberikan kalau seorang dapat gula-gula, semua elemen ni kena dapat gula-gula. Okay, so kena darab dengan kesemua elemen untuk K. K ialah constant. Apa sahaja nombor daripada negatif sehingga positif infinity boleh ditukarkan kepada K. Maksudnya K ini boleh mengambil value, any value walaupun perpuluhan, no problem. So hanya darabkan sahaja dengan elemen di dalam matrik tersebut. Jangan pinggirkan sesiapa. Dan sangat selalu ada careless mistake. Okay, contoh kita ada negatif 3A. Okay, A ini matrik. Dan notation untuk matrik mesti huruf besar. Elemen sahaja yang huruf kecil. Matrik mesti ditulis dengan huruf besar. So that kita boleh differentiate siapa matrik, siapa elemen. Jarang sekali kita jumpa A ini didefinisikan sebagai matrik A. Tak, biasanya mesti yang besar-besar. Okay, so contoh dekat multiplication of skala ini, so negatif 3 darab dengan matrik A. So kita ada matrik A 2 by 2. Okay, kena darabkan dengan setiap elemen. So 3 kali 3, 9 lah. Negatif-negatif jadi positif. So apa-apa darab dengan sifar ialah sifar. Okay, 3 kali 4, 12 dan seterusnya lah. Okay, ini jawapan terakhir. Okay, cara nak jawab, kena tengok markah sekali lagi saya ingatkan, kena tengok markah. So kalau markah ada 2, yang ini tak perlu tunjuk pun tak apa. So yang penting, kena tunjukkan bahawa awak menggantikan A ini dengan matrik A. So maksudnya kita substitute lah, macam contoh, macam ni lah. 3A, so sama dengan negatif 3, darabkan dengan matrik A. So ini satu markah dan answer satu markah. Itu kalau 2 markah. Kalau 3 markah, this one kena tunjuk. Okay? Ada soalan tak? Tak ada, madam. Okay. Sebab saya rasa ini pengulangan kepada sekolah menengah ni lah. Okay, multiplication of matrix ini, okay, sekali lagi nombor 7, setiap yang baring perlu didarabkan dengan setiap elemen.
yang menegak. Okey, yang baring kena darab yang menegak. Okey, nak darab matrik tak boleh suka-suka. Dia kena berpasangan. Contohnya kita ada matrik 2 by 2. Okey, 2 by 2. Kita nak darabkan. Okey, kita nak darab saya letak bulat sebagai tanda darab lah sebab takut terkeliru dengan dimensi kat sini. So 2 by 2 boleh didarabkan dengan 2 by 3. Okay. Kalau nak darab elemen ni, dimensi ni kena sama. 2 dengan 2 kena sama. Dan hasil darab dia akan menghasilkan matrik 2 by 3. 2 by 3 ni datang daripada sini. Dia dan dia. Okey. Hasil darab kedua-dua matrik ini, kita akan dapat 2 by 3 dimensi. So 2 by 3, 2 row, 3 kolom. A, B, C, D, E, F. Okay, kita akan dapat 2 by 3 matrik. Boleh faham? Okay, kita identify yang ini. Okay, example kita yang ini ialah 1 by 3. So yang ini row dia ada 3. So 3 by kolom ada 1. Okay. 3 dengan 3 sama maka boleh darab dan kita akan dapat hasil 1 by 1 matrik. So 1 by 1 ialah satu nombor sahaja. Secara nak pastikan dua matrik itu boleh didarab, so ini kena sama. Okay, nilai dia kena sama. Kemudian hasil ataupun anak dia mesti ambil yang tepi. So 1 by 1. Okay, nanti contoh kalau kalian kira, tengok apsal lain macam je. Okay, pastikan kalian tahu dimensi dia dan akhirnya kita boleh check. Betul tak kita akan dapat 1 by 1. Kalau betul dapat 1 by 1, maknanya cara kira tu insya-Allah betul. Okay. Kalau tak dapat 1 by 1, contoh dapat 1 by 3. Contoh. Okay. Maknanya jawapan matrik kita tu salah. Okay, tak betul. So kita kena semak semula cara kerja kita. Okay, kat sini dia bagi tahulah. Ayat-ayat tu sebenarnya malas nak baca. Okay, matrik kena ingat nombor 7. Okay, kalau darab, okay, perlu ambil setiap elemen baring, darabkan dengan elemen yang berdiri. Okay, yang ini dekat sekolah cikgu dah ajar mungkin beberapa metod untuk pastikan kalian berjaya mendarab dengan betul. So saya tak nak ulang. Nak guna kaedah yang mana terulang. Tapi yang dalam nota ialah kaedah yang ancient, kaedah lama. Okay. Dan kalau boleh kena cari cara gunakan calculator. Okay, kalau guna calculator tu susah juga saya nak tunjukkan. Okay, kena cari cara. Buka manual calculator tu, sebenarnya kita boleh kira matrik dan semak. Tapi dalam test kena jugalah tulis cara kerja tu. Sebab itu markah. So kalau nak semak, gunakan calculator pun boleh. Okay, kat sini ada properties of matrix. Yang ini kena tengoklah. Saya rasa kat sini, yang sini A tambah A tambah buka kurungan B tambah C tutup kurungan. Dia bukan A darab. So kat sini A tambah. Okay, ada tertinggal. Kalau yang ini baru darab. So KA tambah AL. Okay. Matrik ni sama juga macam kita belajar tambah tolak. So priority mesti selesaikan yang di dalam kurungan dahulu. Kemudian darab. Lepas tu bahagi. Kemudian tambah atau tolak. So darab atau bahagi kat sini. So sama level. So mesti siapkan yang dalam kurungan dahulu. Okay.
Okay, kat sini exercise insyaAllah kalian boleh buat lah. Okay, saya nak sentuh terus kepada inverse matrix. Okay, inverse matrix ada beberapa cara dan kaedah. Tapi saya hari ini fokus dahulu kepada kaedah yang pertama yang akan diuji dalam test 2. Okay, kita akan gunakan kaedah determinant. Kaedah yang lama lah zaman dahulu kala. Okay, determinant method. So kita akan ada adjacent, kita akan ada determinant. Okay, saya pergi yang ni dulu Okay, ada je row elimination apa semua, tapi saya akan pergi kepada kaedah determinant. Okay, kita boleh cari inverse matrix A terbalik ataupun matrix terbalik dengan menggunakan formula ini, iaitu 1 bahagi dengan determinant yang didarabkan dengan adjoint A. Okay, determinant ini senang. Adjoint ni ada beberapa konsep. Dalam adjoint ada cofactor. Lagi satu ada minor. Okay, dua benda ini akan menghasilkan adjoint matrix A. Saya rasa korang dah sangat familiar kan? Satu lagi method untuk mencari inverse ialah menggunakan row operation method. Okay, yang ini kita akan tengok kemudian. Okay, determinant. Okay, dalam suatu matrix kita boleh cari determinant. Okay, determinant untuk 2 by 2 matrix ialah okay, formula dia AD tolak BC. CB ke BC ke, selalu dulu zaman sekolah saya AD tolak BC. Okay, terpulanglah. Yang penting dia sebenarnya darab silang. So A darab D tolak B darab C. So AD tolak BC. Itu formula untuk determinant, insyaAllah akan diberikan. Okay, yang ini pun dah biasa. Okay, itu untuk 2 by 2. Sekiranya matrix kita ialah 3 by 3. Okay, cara nak cari determinant. Okay, setiap elemen yang berada pada row pertama akan dijadikan sebagai kepala. Okay, saya guna kepala lah. Okay, setiap row pertama. Okay, elemen row pertama kita akan jadikan kepala. Okay, kita ambil dahulu kepala yang pertama iaitu A. Okay, kemudian kita tutup. Saya. Tidur kat sana. Jadi, nanti mama kawan adik Sekejap So, untuk kepala yang pertama bila kita dah tutup, okay, yang tinggal setiap orang kata setiap row dan juga kolom yang bersentuhan dengan elemen pertama kita tutup. Okay, jadi kepala keluarga yang pertama perlu didarabkan dengan elemen yang tinggal. So EF, HI. Okay, itu kepala yang pertama. Okay, kemudian perlu tolak. Kat sini formula dia memang tolak. Okay, tolak. Elemen kat sini mesti tolak, sign kat sini mesti tolak. Jangan letak tambah. Alright. So kepala keluarga yang kedua. So kita tutup yang mana-mana row dan juga mana-mana kolom yang berkaitan dengan kepala keluarga kedua. Okay, kita tutup. So yang tinggal anak-anak dia ialah DF, GI. So DF, GI. Okay. Kemudian perlu tambahkan dengan keluarga yang ketiga iaitu C. So semua yang berkait row dan kolom untuk keluarga ketiga kita potong. Okay, yang tinggal DE, GH. Okay. Lepas dah susun macam tu, okay, kita buat cara determinant untuk 2 by 2 matrix macam kat atas lah. So AD tolak BC, darab silang. Okay, kat sini tolak AD tolak BC. So ini
sign ini tak berubah. Okay, ini pun sama. AD tolak BC. So sign tak berubah. So AD tolak BC. Ya? Madam, Ya? tolak kena tambah tu memang formula dia. Kat sini memang formula dia. Jangan ubah. Tolak B tambah C memang formula dia macam tu. Okay? Kena ingat. Tapi biasanya memang saya selalu sangat jumpa kat sini akan jadi tambah. Kena ingat Kena ingat. Okay, ini formula dia. Yang ini dia takkan bagi. Formula ni dia takkan bagi dekat dalam senarai formula bila test ataupun final ataupun apa-apalah jenis ujian. So yang ini kena tahu bahawa dekat tengah-tengah ni memang tolak. Okay, itu cara dia. So nanti akhirnya kita akan dapat satu value. Dia takkan dapat value Masya Allah. Dia takkan dapat value dalam bentuk matrik tapi dia akan dapat satu value sahaja. Okay, determinant ini oleh kerana dia ada berada dalam absolute punya pagar. Apa nama dia? Modulus. Okay. So, dia dalam modulus. Sepatutnya dia perlu jadi positif. Tapi saya sarankan dia peringkat kita ini, diploma ini kalau dapat negatif, contoh kat sini dapat negatif, so biarkan sahaja value itu berada dalam kurungan negatif. Contohnya, okay, determinant A dapat negatif 36. Sama ada tulis macam ni ataupun tulis macam ni, saya tetap terima. So tak perlu keluarkan dia daripada modulus. Tak perlu keluarkan dia daripada pagar. Okay, jangan risau tentang negatif ni. So tinggalkan jawapan macam tu sahaja. Okay, so ini contoh untuk nak cari determinant. Okay, kita ambil setiap elemen ketua keluarga dalam row yang pertama. So negatif 8. So ada dekat sini. So tutup semua yang berkaitan dengan negatif 8. So jiran yang sebaris, jiran yang selajur dengan dia. Okay, kita tutup. So tinggallah anak-anak kat sini. Negatif 6, 7, negatif 3, 5. Okay, perkara yang sangat selalu berlaku ialah ketertinggalan negatif ataupun tertinggal nombor tu. Contoh kat sini 3, tiba-tiba jadi negatif 8. Itu sangat biasa. Okay, so pastikan berhati-hati sewaktu membuat perpindahan nombor. Nak pindah rumah kan. So tutup jiran ni. Okay, bawa pindah anak-anak, bawa ke bawah, biasanya akan berlaku ketinggalan lah. Okay, tapi cuba pastikan tidak tertinggal ataupun tidak menambah elemen yang tak sepatutnya. Okay, kemudian kita tolak. Ada soalan ke? Madam. Ya. Kan itu ada modulus kan madam kan? So kiranya jawapan dia positif lah nanti bila buka modulus tu. Sepatutnya. Tapi kita tak payah buat macam tu. Okay, sepatutnya macam tu lah. Tapi jangan buka tau. Baik madam. Okay. Tinggalkan begitu saja. Okay. So seterusnya tolak dengan ketua keluarga yang kedua. So mana-mana jiran yang berkaitan kita potong dahulu. So ambil anak-anak dia. 47 negatif 15, 47 negatif 15. Okay, kemudian kita tambah dengan jiran yang seterusnya. Okay, ketua keluarga yang ini. So 6. So 6 kat sini ambil anak-anak dia. Okay, dan darab silang. Okay, darab silang kemudian kita selesaikan. So dapat markah tinggal macam tu saja. Yang ini saya rasa 3 atau 4 markah lah. 1, 2, 3, 4. So kalau 3 markah, yang ini boleh skip. Terus bagi jawapan. Kalau 4, so at least kena ada 4 sama dengan lebih tak apa. Okay, kemudian kita diperkenalkan kepada spesies ataupun suka hati aku je. Okay, kita diperkenalkan kepada satu lagi benda dalam matrik iaitu minor. Okay, minor ni ialah square matrik. Okay, dia entry kepada determinant. Maknanya tadi anak-anak yang kita dah tutup tu lah.
Okay. Okay. Dia anak-anak yang ditutup untuk sesuatu. Okay. Untuk contoh. Untuk minor satu-satu. Okay. Satu-satu berada di sini. Okay. Minor dia ialah kita tutup baris dan laju yang sama. So jiran-jiran dia yang berada pada baris dan laju yang sama, kolom dan row yang sama kita tutup. So minor ialah anak-anak yang tertinggal yang kita pindahkan tadi. Okay. So kita bawa keluar dan darab silang. AD tolak BC. Okay. So minor satu-satu. Okay. Untuk row pertama, kolom pertama, macam tu cara dia. Kalau minor 2-3. Okay. Minor ialah anak-anak So minor 2-3, row kedua 1-2. Okay, kolom yang ketiga, so ini. Okay, mana-mana jiran yang sama baris, sama kolom, sama laju, so kita tutup dahulu. So minor kepada 2-3, koordinat 2-3 ialah negatif 8, kosong, negatif 1 dan negatif 3. Okay, dah dapat minor tu, so kena buat AD tolak BC. So ini ialah minor untuk 2-3. Madam. Ah. Kiranya satu-satu tu maksudnya contohlah kalau 2-3 maksudnya 2 ke bawah, 3 ke kanan Nombor 7. Mesti tengok row dahulu. Oh, Baru okey. tengok kolom. Dia nombor 7. So row kedua 1-2. Okay, di sini. So antara 4, negatif 6 dengan 7. So row kedua kat sini. Dan kolom dia 3. So 1, 2, 3. So inilah Oh, okey. Faham. koordinat dia. Kedudukan dia di mana. Mesti ingat nombor 7 tau. Row dahulu selesaikan. Okay. Tu minor. Okay. Kemudian kita ada cofactor. Ni semua ni determinant, minor dan cofactor semua elemen yang diperlukan untuk mencari inverse matrix. Okay. Cofactor ni dia sahabat baik kepada minor. Dia co kan? Dia macam co-pilot lah. So sahabat kepada pilot. So cofactor ini ialah sahabat kepada minor. Okay. Dalam square matrix, any dimension 2 by 2 tak ada 2 by 2 tak ada. Dalam matrix 3 by 3 baru ada minor dan juga cofactor. Kalau 2 by 2 cara nak cari inverse matrix dia tak sama. So oleh kerana kita berada di tahap diploma, so kita fokus kepada inverse matrix 3 by 3. So kita ada elemen yang pertama tadi determinant. Okay. Yang ini yang berada dalam modulus pagar. Kemudian kita ada minor. Okay. Yang mana kita tutup semua jiran yang sebaris dan selaju. Ambil anak dia dan darabkan. AD tolak BC. Kemudian kita ada cofactor. Cofactor ini ialah kawan baik kepada minor. Okay. Cofactor fokus dia hanyalah memberi dan menghadiahkan sign. Okay. Dia orang dah pindah rumah kan. Okay. Contoh ni dia dah bawa pindah dah anak-anak dia. Okay. Dia dah tutup-tutup jiran dia pindahkan. So dapat satu elemen yang baru. Okay. Setiap elemen itu berada pada kedudukan yang baru. Okay. Dan cofactor ini dia datang tengok jiran dia dan dia hadiahkan sign untuk rumah baru tu. Sign yang diberi bukan nombor rumah tapi sama ada positif ataupun negatif. Dan rumah yang berada pada kedudukan satu-satu. Okay. Yang pertama mesti dia akan hadiahkan positif. Kemudian dia selang-selikan hadiah dia. So sebelah dia negatif. Kemudian positif. Kemudian negatif balik. Okay, dan seterusnya. Dia mesti bersilang. Okay, bermula dengan positif Kemudian jiran-jiran dia semua bersilang sign. So dia hadiahkan. Okay, nak cari cofactor ni kena buat minor dulu. Okay,
Mesti buat minor dahulu baru cofactor. Fungsi cofactor hanya menghadiahkan sign. Okey? Boleh nak? Yang ini Boleh sebenarnya tak? The solution dia tu C11 sama dengan negatif 1 tu mana datang ni? okey, ini sebenarnya ni Cij ialah merujuk kepada koordinat kolom row I, kolom J. Okey. Row I, kolom J. Okey. Sebenarnya formula dia ialah negatif 1 berkuasa I tambah J didarabkan dengan minor IJ. Contoh yang paling mudah ialah 1 lah. So I1, J1. Kolom row 1, kolom 1. Okey, negatif 1, 1 tambah 1 kuasa 2 kan? Negatif 1 kuasa 2 akan dapat positif. Negatif akan dapat positif. Kalau kolom kedudukan 1, 2. Okey, so 1 tambah 2 ialah 3. So negatif 1 berkuasa 3 akan dapat negatif. Okey, begitu juga seterusnya. So kalau 3 tambah 1, 4. Negatif 1 kuasa 4 akan dapat positif. Itu maksud formula ini. So saya bagi jalan mudah teruslah. So dia akan sebenarnya berselang-seli. Positif, negatif. Sebab dia berkuasa hasil tambah kedudukan ini. Dia memang formula dia negatif 1 kuasa I tambah J didarabkan dengan minor pada kedudukan tersebut. Boleh ke? Satu lagi madam, yang solution tu yang bawah tu, yang C11 tu, satu darab dengan negatif 9 tu, negatif 9 tu dapat dari mana madam? Ini meja tadi. Okey, meja ni negatif 9 ni dapat daripada meja 1, 1. So meja 1. Yang tu lah, negatif 6 darab 5 tu. Betul. Yang ni. Ni darab ni tolak ni darab ni. Dapat negatif 9. Ni dia ambil soalan daripada atas je sama. Dia punya matrik sama, so dia tunjukkan 1, 1 dengan 2, 3. Elemen tempat yang sama. Tapi kita tak akan buat pada 1, 1 dengan 2, 3 saja. So kita akan buat pada setiap kedudukan 1, 1 sehingga 3, 3. Semua kedudukan perlu kita cari meja dan juga hadiahkan cofactor untuk mencari inverse. Okey. Ada soalan lagi? Puan. Ya. Untuk setiap solution untuk setiap step ni dia kan ada provide equal symbol dan kalau kita tak letak tak apa Puan? Simbol apa? Tak faham, sorry. Ada equal symbol tepi tu. Equals tu 1 kali negatif 9 equal negatif 9 tu. Kalau simbol tu kita tak letak untuk setiap step tak apa. Maksudnya kita biarkan kosong je. Boleh juga, bergantung. Kadang-kadang soalan tu dia minta hanya, contoh dia minta hanya untuk cofactor 2, 3. Okay, yang tu kena letaklah sign sama dengan ni. Simbol sama dengan. Kalau contoh dia kata find inverse matrix A by using determinant method. Yang tu tak diletak ni pun tak apa. Terus dia tulis cofactor dan setiap minor untuk setiap koordinat. Saya akan cuba sediakan cara kerja yang paling mudah untuk menjawab inverse matrix ni. Okey. Sekejap, saya ada lagi 4 minit. Satu lagi benda yang kita kena tahu ialah adjoint. Adjoint ini ialah okey adik. Adjoint ini daripada minor tadi, lepas tu dia dah dihadiahkan dengan cofactor. Okey, dah selesai, dah
tukar jadi satu 3x3 matrik yang baru. So kita akan transposkan. Setiap kedudukan yang baring ini kita akan bagi dia berdiri. Okay. Setiap row kita akan jadikan dia kolom. Okay, baru itu dinamakan adjoint. So first kita akan cari determinant. Kemudian kita akan cari minor. Kemudian kita hadiahkan cofactor kepada setiap minor. Kemudian dah dapat matrik yang baru ini, kita transposkan. So ubah daripada baring kepada berdiri. Okay, barulah kita jumpa dengan inverse matrik. So cari adjoint. Okay, cari determinant. Lepas tu adjoint. Adjoint ini datang daripada minor dan cofactor. Lepas tu kita transposkan, barulah jadi adjoint. So MCT. Okay, dah transpose, baru nama matrik itu adjoint matrik A. Nak cari inverse, okay, ini formula dia. 1 bahagi dengan determinant. Okay, darabkan dengan adjoint. Tak perlu, okay, selepas substitute ni so tadi kat atas kita dah kira dapat negatif 36. Lepas tu adjoint A ialah inverse ini, matrik yang ini, sorry. So tak payah nak darab ke dalam. So tinggal je macam tu. Hanya perlu substitute ke dalam formula. 1 per determinant darab adjoint A. So adjoint A milah matrik yang ini, so tulis je balik. So ini ialah inverse matrik yang kita duk cari daripada atas sampai bawah. So AMCT. Nanti saya cuba letakkan satu solusi, okay, untuk tunjukkan sebenarnya apa yang kita kena buat untuk mencari inverse function menggunakan determinant method. 3x3 bukan 2x2. Bot emas tu apa? Okey, ada apa-apa lagi kemuskilan? Ada madam. Ada. Alamak Zim. Base. Kalau ada dia memang WhatsApp pun. Okey, baik. So apa-apa boleh WhatsApp dalam grup pun tak apa, supaya semua boleh dapat maklumat. Ya Zim. Nanti apa ada post video ni kat YouTube tak? Belum lagi. Belum lagi okey. Okey, nanti saya cuba buat. Baik puan. Saya akan siapkan exercise dahulu. Kemudian saya letakkan author, kemudian esok baru saya letakkan skema dia. Macam mana cara nak jawab. Nanti baru saya post video. So saya harap dengan nota tu boleh membantulah sikit banyak. Saya cuba juga buat video. Okay. So selamat mengulang kaji. Okay. Alright. PM tepi pun boleh. Okay, tapi sebaiknya dekat grup pun boleh sebab semua orang boleh dapat. Sebenarnya ada dia bukan social anxiety. Dia malu kucing dia. Okay. Terima kasih untuk kelas hari ini. Terima kasih berada dalam kelas saya. So selamat belajar, selamat berjuang untuk minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih madam. Terima kasih.